Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu kembali pada siri yang ke-111 daripada pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullah. Ahlan kepada yang saya perasan di ruangan komen di Facebook, ada Fatimah Samsuddin, di TikTok Masri Mustafa. Ahlan kepada semua. Kita dah berada pada riwayat 1717 yang mana bermula daripada riwayat 1717 untuk tempoh yang lama, lebih kurang ada beberapa muka surat di sini menceritakan berkenaan tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan baca sampailah muka surat 534 bermula daripada 523 menceritakan tentang solat malam Nabi. Maka Imam Muslim menerangkan beberapa hadis berkenaan tentang solat malam Nabi bagaimana, tentang bilangan rakaat Nabi SAW pada solat malam bagaimana. Kemudian berkenaan tentang witir, boleh ditunaikan sebanyak 1 rakaat. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa anna rak'ata salatun sahihah, dan 1 rakaat witir itu dikira sebagai solat yang tersendiri, solat yang pada waktu itu sah dan tidaklah ada kecacatan dan sebagainya. Maka kita dah tiba pada riwayat 1717 berkenaan tentang solat malam. Kita baca dulu satu hadis, baca 1717. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW kana yusalli bil lail. Baginda Nabi SAW menunaikan solat pada waktu malam. 11 rakaat, 11 rakaat. 11 rakaat. Daripada 11 rakaat, kata Ummul Mukminin Aisyah, yutiru minha. Baginda melakukan witir daripada 11 rakaat tersebut biwahidatin dengan satu witir. Maka berapakah solat Nabi? Dalam hadis ni sebut 11. Maka kita nak lihat catatan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris pada awal tajuk. Kata Imam Nawawi, berkata Qadhi Iyad, jangan langgar Habib punya stand. Okay, minta maaf. Berkata Qadhi Iyad, kata Imam Nawawi, maka dalam hadis riwayat Aisyah, pada waktu itu ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang bakal kita baca bahawa solat malam Nabi SAW bitis'i rakaat, ada 9 rakaat. Itu riwayat Aisyah juga. Ada riwayat Urwah daripada Aisyah yang menyebut bi'ihda asyarah, yang seperti yang kita baca tadi, ada 11 rakaat solat malam Nabi SAW. Kemudian pada baris yang kedua, riwayat Hisham bin Urwah daripada Aisyah, yang mana Aisyah menyebut Nabi pernah solat malam 13 rakaat, 13 rakaat. Maka ada 9, ada 11, ada 13. Kemudian riwayat Aisyah juga ada menyebut pada waktu itu 11 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat dan kemudian 3. 4, 4, 3. 11 rakaat. Itu juga riwayat Aisyah. Pada baris yang ketiga, ada juga riwayat Aisyah yang bakal kita baca menyebut 13 rakaat, 8 rakaat Nabi solat terus, kemudian Nabi solat witir pada waktu itu dengan baki 5 rakaat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini adalah riwayat yang seterusnya. Kemudian ada riwayat yang pada waktu itu menyebut 13 rakaat
dan sebagainya. Maka ada beberapa riwayat. Ada riwayat menyebut 13, ada 9, ada 11 dan juga sebagainya. Maka kata Imam An-Nawawi, at-tawfiq baina mukhtalifil ahadith. Bagaimanakah kita nak menggabungkan di antara hadis yang secara zahirnya nampak pada waktu itu menunjukkan bilangan yang berbeza tentang solat malam Nabi SAW. Maka kata Imam Nawawi, fi hadhil ahadith, pada hadis-hadis yang bakal kita baca, dan sebenarnya banyak yang bakal kita baca tentang hadis solat malam Nabi SAW, ikhbaru kulli wahid, maka setiap perawi mengkhabarkan. Daripada perawi yang pertama nanti kita baca, ada Abdullah bin Abbas yang menceritakan solat malam Nabi. Perawi yang kedua, Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Khalid al-Juhani yang menceritakan tentang solat malam Nabi. Wa Aisyah, dan daripada Ummul Mukminin Aisyah yang menceritakan tentang solat malam Nabi SAW. Nak apa? Ni. Dah, duduk bawah. Maka ada 3 perawi yang terkenal yang menceritakan tentang solat malam Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, Zaid bin Khalid al-Juhani dan Aisyah sendiri yang paling banyak menceritakan tentang solat malam Nabi SAW. Atiyah, nanti dah, sini. Nah. Okey. Kemudian kata Imam Nawawi, dan wa ammal ikhtilafu fi hadis Aisyah. Adapun banyak riwayat yang ada dalam riwayat Aisyah, yang mana Aisyah ada menyebut pada waktu itu, maka perbezaan ini daripada mana? Adakah daripada Aisyah ataupun daripada kesilapan perawi beliau? Maka ada kedua-dua pandangan kata Imam Nawawi. Ada sebahagian pada waktu itu perbezaan daripada perawi beliau sendiri dalam memahami maksud Aisyah, dan ada pada waktu itu perbezaan daripada riwayat Aisyah sendiri. Maka kata Imam Nawawi, bagaimana kita nak menggabungkan riwayat Aisyah? Fayahtamilu anna ikhbaraha bi 11 huwa al-aghlab. Maka bila Aisyah sebut salat malam Nabi SAW adalah 11 rakaat, maka itu adalah kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi SAW akan solat sebanyak 11 rakaat. Nah, itu adalah yang pertama. Okey. Wa baqi riwayatuha, dan baki riwayat beliau yang ada menyebut 9, ada menyebut 13, ada juga yang menyebut yang lain. Maka itu menerangkan keadaan yang kadang-kala berlaku. Tapi kebiasaannya Nabi akan solat malam sebanyak 11 rakaat seperti mana yang bakal kita baca nanti. Paling banyak Aisyah ada meriwayatkan solat malam Nabi adalah sebanyak fa aktsaru 15 bi rak'atil fajar. Paling banyak Aisyah pernah menceritakan tentang solat malam Nabi adalah sebanyak 15 rakaat termasuk 2 rakaat qabliyah subuh. Maka itu riwayat yang paling banyak yang bakal kita baca. Kebiasaan solat malam Nabi adalah 11 rakaat. Tetapi ada juga riwayat Aisyah yang akan sebut 15, dan 15 itu termasuk 2 rakaat qabliyah subuh. Bererti 13 rakaat solat malam, 2 rakaat qabliyah subuh, menjadilah 15 rakaat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat Aisyah yang paling kurang yang pada waktu itu menceritakan bilangan rakaat Nabi, wa aqalluhu sab'un. Ada riwayat Aisyah yang menyebut Nabi pernah solat malam sebanyak 7 rakaat. Wa dhalika bihasbi ma kana yahsul min ittisa'il waqt aw dayqih bi tuli qira'ah kama jaa fi hadis Huzaifah wa Ibn Mas'ud. Mana? Sini. Nak pergi ke Umi tak? Nak pergi Umi? Ha? Nak pergi Umi. Pergi Umi cepat. Panggil Kak Safi ya. Pergi ke Umi cepat. Okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Maka ada riwayat yang paling kurang tentang solat malam Nabi daripada Aisyah, kata Imam Nawawi, 7 rakaat. Kebiasaannya 11. Paling banyak 13 dan 15 kalau termasuk qabliyah subuh. Maka kenapa ini berlaku? Kata Imam Nawawi, semua ini berlaku berdasarkan waktu itu panjang, banyak waktu untuk Nabi solat, ataupun pada waktu itu waktu menjadi pendek. Dan kadang-kala bacaan Nabi SAW yang panjang. Maka sebenarnya tidak ada percanggahan kebiasaan Nabi 11 rakaat,
kadangkala Nabi pernah solat 7-9 rakaat, kadangkala pernah sampai 13 rakaat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kadangkala yang menjadikan Nabi SAW solat kurang 7 ataupun kurang. Kenapa? Aulinaumin, mungkin Nabi tertidur, au uzri marad, ataupun Nabi SAW pada waktu itu sakit dan sebagainya. Dan kadangkala kerana Nabi SAW telah berusia pada hujung hidup baginda. Falamma asanna, maka nanti kita akan baca dalam riwayat, apabila Nabi SAW telah berusia pada penghujung hidup baginda, solat 7 rakaat, Nabi hanya solat sebanyak 7 rakaat. Solat malam Nabi menjadi pada waktu itu 7 rakaat. Dan kemudian pada waktu itu 7 rakaat tersebut bukanlah lagi cepat Nabi habis. Kadangkala lagi panjang solat 7 rakaat Nabi SAW. Kata Imam Nawawi, kadangkala yang menjadikan 7, 9, 11, 13 rakaat ini kenapa? Autaratan ta'uddur rak'atainil khafifataini fi awal qiyamil lail, kama rawahu Zaid bin Khalid. Kadangkala menjadi percanggahan bilangan kerana ada perawi yang mengira 2 rakaat ringkas yang Nabi mulakan solat malam, dan ada perawi yang tak kira. Tetapi itu sunnah. Nabi SAW sebelum solat malam, Nabi akan mulakan dahulu dengan 2 rakaat ringkas. Nabi akan mulakan dengan 2 rakaat ringkas, barulah Nabi SAW mulakan dengan solat malam. Maka ada perawi yang kira bilangan tersebut dan ada perawi yang tak kira. Maka di situ ada juga percanggahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adanya percanggahan daripada sudut bilangan rakaat solat malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga ada perawi yang mengira 2 rakaat qabliyah subuh sebagai solat malam Nabi, dan ada perawi yang tak kira. Maka di situ juga menjadi perbezaan perkiraan di antara perawi. Namun secara ringkasnya, kata Imam Nawawi, kebanyakannya pada waktu itu menunaikan solat, Nabi SAW menunaikan solat 11 rakaat, kadangkala ada lebih, kadangkala ada kurang. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua yang terakhir, wala khilafa, dan tidak ada percanggahan bahawa sebenarnya pada solat malam tidak ada kadar khusus, la yuzadu alaih, yang tak boleh ditambah ataupun dikurang. Tak ada. Sebenarnya solat malam pada waktu itu nak solat berapa solat? Nak solat 1 rakaat pun boleh. Nak solat pada waktu itu banyak sampai berpuluh rakaat pun pada waktu itu adalah boleh. Wa anna salatal lail, kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya solat malam itu minat ta'at, termasuk daripada ketaatan-ketaatan yang kullama zada fiha, apabila ditambah padanya maka bertambahlah pahala. Wa innamal khilaf, yang hanya senya menjadi perbezaan pendapat adalah pada perbuatan Nabi SAW dan apa yang baginda pilih untuk diri baginda. Maka kebiasaannya menunjukkan Nabi solat malam sebanyak 11 rakaat. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian dari apa kata Aisyah, kita sambung balik riwayat tadi. Fa iza faragha, apabila baginda telah selesai solat malam, kata Aisyah, ittaja'a ala shikkihil aiman, baginda akan berbaring pada arah kanan baginda, hatta ya'tiyahul muazzin, sehingga datangnya pada waktu itu muazzin, fayusalli rak'ataini khafifatain, maka bila muazzin telah melaungkan azan, maka Nabi akan menunaikan qabliyah subuh 2 rakaat yang ringkas. Ini kita dah baca, Nabi punya qabliyah subuh adalah 2 rakaat yang ringkas. Maka di sini ada beberapa perkara yang kita boleh jadikan sebagai dalil. Yang pertama, kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, wa yutiru minha biwahidah, Nabi menunaikan witir 1 rakaat. Kata Imam Nawawi, dalilun, maka ini menjadi dalil ala anna aqallal witri rak'ah, bahawa sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Maka boleh solat witir dengan kadar 1 rakaat. Usalli sunnatal witri rak'atan lillah, sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat, Allahu Akbar. Boleh. Sebab Nabi pernah menunaikan solat sunat witir 1 rakaat berdasarkan hadis Aisyah. Sementara itu Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Beliau berkata tidak boleh menunaikan witir dengan satu rakaat. Itu pandangan beliau.
Kemudian daripada hadis ini yang kita belajar lagi, bahawa Nabi bila habis selesai solat malam, maka Nabi akan berbaring. Maka berbaring tersebut sebenarnya adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu Imam Nawawi bawakan pada baris yang kedua, hukmul ittija'i qabla sunnatil fajri aw ba'daha. Hukum berbaring seketika sebelum daripada menunaikan qabliyah subuh ataupun selepas menunaikan qabliyah subuh sementara menunggu iqamah. Maka apakah hukum berbaring? Sebab Nabi ada berbaring. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kita telah baca tadi dalam hadis Aisyah yang Nabi SAW berbaring sebelum menunaikan qabliyah subuh. Dan kemudian ada juga riwayat Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadza fihi raddun ala Syafi'i wa ashabu fi qaulihim innal ittija' ba'da rak'atil fajri sunnah. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, walaupun Imam Malik menolak untuk berbaring, tapi pada baris yang kedua daripada penghujung perenggan tersebut, kata Imam Nawawi, was-sahih wa awis thawab annal ittija'a ba'da sunnatil fajri sunnah. Bahawa berbaring seketika pada lambung kanan, maksudnya menghadap kiblat, baring pada lambung kanan, sebenarnya itu adalah perbuatan sunnah berdasarkan banyak hadis. Hadis Aisyah, begitu juga hadis Abu Hurairah yang mana Nabi SAW pada waktu itu berbaring. Kadangkala Nabi berbaring sebelum menunaikan qabliyah subuh. Kadangkala Nabi berbaring selepas menunaikan qabliyah subuh. Cumanya Nabi SAW berbaring ini di dalam rumah baginda. Sebab Nabi akan menunaikan solat-solat sunat, bahkan qabliyah subuh Nabi tunaikan dalam rumah. Maka selepas Nabi menunaikan dalam rumah, maka Nabi SAW pada waktu itu baring seketika sebelum bermulanya iqamah subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perenggan seterusnya, kata Imam Nawawi, adapun hadis Aisyah yang Nabi berbaring sebelum qabliyah subuh ataupun selepas. Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas yang Nabi ada berbaring sebelum qabliyah subuh. Fala yukhalifu hadha, maka tidaklah dikira sebagai bercanggah. Fa innahu la yalzamu minal ittija' qablaha alla yattaji'a ba'daha. Bahawa tidaklah melazimkan kalaulah Nabi ada berbaring sebelum qabliyah subuh, maka Nabi tidak lagi berbaring selepas ba'diyah subuh. Wala'allahu SAW tarakal ittija' ba'daha. Dan boleh jadi kadangkala Nabi tinggalkan untuk berbaring pada waktu itu. Kadangkala Nabi, kebanyakan waktu Nabi berbaring. Tetapi pada waktu itu ada waktu yang Nabi tak berbaring. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i, pada waktu itu berbaring adalah sunnah sebelum daripada solat fardu subuh. Cumanya sebab kita solat qabliyah subuh dekat Masjid Surau, maka kalaulah kita berbaring, maka menjadikan orang pada waktu itu salah faham dan sebagainya. Maka sebab itu tak menjadi kebiasaan. Nabi solat qabliyah subuh dekat rumah. Sebab itu Nabi SAW, Aisyah nampak yang Nabi berbaring sebelum daripada iqamah subuh. Kemudian pada pertengahan perenggan ketiga tersebut, Imam Nawawi bawakan beberapa fawaidul hadis. Apakah hikmah pada waktu itu Nabi SAW berbaring? Maka Nabi SAW telah berbaring di atas lambung kanan baginda. Bahkan kata Imam Nawawi, Nabi kalau tidur, kebanyakan waktu Nabi akan tidur di atas lambung kanan baginda. Maka wahikmatuhu, hikmah pada waktu itu berbaring ataupun kalaulah tidur malam di atas lambung kanan, annahu la yustaghraku fin naum, supaya seseorang itu kalaulah tidur, dia tidur tak lena, mudah untuk dia bangun malam. Li'annal qalba fi jihatil yasar, kerana hati, kata Imam Nawawi, berada pada bahagian kiri badan manusia. Maka pada waktu itu apabila dibaring pada sebelah kanan, maka kadangkala menjadikan dia tidur tidak lena, senang untuk bangun pada waktu malam dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Terus riwayat seterusnya 1718.
Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW yusalli, menunaikan solat malam, fima baina an yafrugha min salatil isya, selepas daripada baginda selesai menunaikan solat isya, wahiyallati, dan itulah solat yang dipanggil oleh orang ramai dengan panggilan solat atamah. Solat atamah adalah solat isya. Dan sehingga kepada waktu fajar, berapakah jumlah rakaat yang Nabi salat? Maka kata Aisyah, 11 rakaat, sebanyak 11 rakaat. Dan inilah yang Imam Nawawi sebut, kebanyakan solat malam Nabi bilangannya adalah 11. Kadangkala ada lebih dan kadangkala ada juga kurang. Yusallimu, baginda akan memberi salam, baina kulli rakaatain, setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat Nabi SAW memberi salam. Maka pada baris yang 524, pada baris yang kedua daripada bawah, maka kata Imam Nawawi, dalilun ala istihbabi salami fi kulli rak'atain. Maka hadis ini menjadi dalil sunnah pada waktu itu untuk memberi salam setiap 2 rakaat, galakan. Tapi kalaulah seseorang itu dia solat terus pada waktu itu 4-6 rakaat baru beri salam, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Boleh pada waktu itu. Namun afdalnya setiap 2 rakaat untuk memberi salam. Wa yutiru bi wahidah, dan Nabi menunaikan witir daripada 11 rakaat tadi, 1 rakaat witir Nabi tunaikan. Fa idza sakatal muazzin, apabila muazzin berdiam daripada memberi azan, dah habis azan, min salatil fajar, daripada azan solat fardu subuh, wa tabayyana lahul fajar, dan pada waktu itu telah nampak jelas masuknya waktu subuh, wa ja'ahul muazzin, dan kemudian muazzin telah datang kepada Nabi maklumkan telah masuknya subuh, qama, baginda akan berdiri, faraka'a rak'atain, Nabi akan menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh, khafifataini, secara ringkas. Maka qabliyah subuh memang kita baca semua kebanyakan hadis Nabi solat dengan ringkas. Dan kita dah baca pada pagi tadi, antara surah yang Nabi baca, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallah pada rakaat yang kedua. Bila dah selesai qabliyah subuh, apa yang Nabi buat sebelum iqamah? Summa taja'a, Nabi akan berbaring ala shikkihil aiman, pada lambung kanan badan baginda, hatta ya'tiyahul muazzin, sehingga muazzin datang sekali lagi memaklumkan kepada Nabi nak iqamah, maka Nabi akan bangun. Tapi Nabi taklah tidur. Nabi berbaring, kebanyakan riwayat menyebut pada waktu itu sekadar untuk merehatkan diri kerana telah solat pada waktu itu untuk tempoh yang lama pada waktu malam. 1719 lebih kurang sama, baca. Kebanyakan hadis ini riwayatnya sama seperti hadis yang baru kita baca tadi, kata Imam Muslim. 1720 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli minal laili, menunaikan solat malam. Berapa rakaat? 13 rakaat, sebanyak 13 rakaat. Daripada 13 rakaat, berapa rakaat witir? Yutiru min zalika bi khamsin, maka pada kali ini Nabi menunaikan witir sebanyak 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in, dan ketika mana Nabi solat witir, Nabi tidak duduk pada sebarang rakaat kecuali pada rakaat yang akhir. Dan itu pun boleh dalam mazhab Syafi'i. Kita nak solat pada waktu itu contohnya 3 rakaat, dan pada waktu itu hanya memberi salam pada rakaat ketiga, boleh. Tak semestinya setiap 2 rakaat boleh, tidak perlu setiap rakaat memberi salam. Maka tadi kita baca Nabi witir 1 rakaat. Riwayat ini menyebut Nabi witir 5 rakaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita baca pada baris yang pertama, maka kadangkala Nabi witir 5 rakaat. Pada baris yang pertama, yutiru min zalika bi khamsin. Wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat yang lain yang menyebut Nabi SAW memberi salam setiap 2 rakaat. Ada riwayat juga Nabi langsung tak duduk ketika mana solat witir 5 rakaat. Kemudian ada riwayat yang lain menyebut Nabi solat malam 4 rakaat, kemudian baru 3.
Kemudian ada riwayat yang menyebut Nabi solat 8 rakaat terus pada waktu itu dan di hujung baru solat witir 1 rakaat. Kata Imam Nawawi, ada juga riwayat yang bakal kita baca, Nabi solat 10 rakaat solat malam dan hanya 1 rakaat witir. Dan ada juga hadis Abdullah bin Abbas, Nabi solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada juga hadis Abdullah bin Umar, Nabi solat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang bakal kita baca ini bukanlah pada waktu itu nak menunjukkan apa, tapi sebenarnya Imam Muslim nak menerangkan bahawa hadza kulluhu dalilun. Kadangkala Nabi solat witir 1, kadangkala 5, kadangkala 3. Kata Imam Nawawi, semua ini adalah dalil bahawa sesungguhnya witir tidaklah pada waktu itu terikat dengan 1 rakaat. Tidak terikat. Kadangkala Nabi solat 1, kadangkala Nabi SAW solat 5. Wala bi'ida asyarah. Dan pada waktu itu bukanlah keseluruhan 11 rakaat Nabi adalah witir. Bukan. Wala bisalasi asyarah. Bukanlah kesemua 13 rakaat Nabi SAW adalah witir. Bal yajuzu zalika wa ma bainahu. Bahkan pada waktu itu Nabi SAW campurkan witir dengan pada waktu itu bilangan solat malam. Cumanya dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Maksimum witir boleh sampai 11 rakaat. Maksimum witir dalam mazhab Syafi'i boleh sampai pada waktu itu 11 rakaat. Dan macam mana nak tunaikan kalaulah lebih 1 rakaat witir? Macam mana nak tunaikan? Kata Imam Nawawi, wa annahu yajuzu jami'u rakaat bitaslimah wahidah. Dalam mazhab Syafi'i, solat witir seperti mana kita baca hadis Nabi tadi, boleh untuk tunaikan semua rakaat 1 salam, boleh. Pada waktu itu semua rakaat. Contohnya kita nak solat 5 rakaat witir, macam hadis yang kita baru baca tadi. 5 rakaat 1 salam, boleh. Dan hanya bagi salam di hujung. Kalaulah kita nak solat contohnya 9 rakaat witir, 1 salam pun boleh. Kita nak solat 3 rakaat, biasa kita solat 3. Kita nak solat 3 rakaat, hanya bagi salam sekali sahaja di hujung pun boleh. Maka kata Imam Nawawi, sebab itu hadis-hadis ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa sebenarnya boleh untuk solat semua rakaat. 5 ke, 3 ke, 7 ke, 9 ke, 11. Maksimum boleh sampai 11 dalam mazhab Syafi'i. Boleh untuk menunaikan semua dan hanya 1 salam di hujung. Sebab tadi kita dah baca, yang mana hadis berapa tadi yang kita baca? Yang Nabi solat 5 rakaat tak duduk kecuali di hujung. Mana tadi? Riwayat yang ke 1720. Kata Aisyah, Nabi SAW solat 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Daripada 13 rakaat, 5 rakaat Nabi solat witir. La yajlisu fi syai'in. Nabi langsung tidak duduk pada mana-mana rakaat tersebut. Illa fi akhiriha. Kecuali hanya pada hujung. Maka boleh kata Imam Nawawi. Dan ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita biasa, kalaulah solat 3 rakaat, 2 rakaat bagi salam, kemudian lagi 1 rakaat salam. Tapi sebenarnya boleh. Kita nak solat 3 rakaat hanya 1 salam. Pada waktu itu adalah boleh. Wahadha li bayanil jawaz. Dan semua perbuatan Nabi ini Nabi buat untuk menunjukkan keharusan. Wa illa fal afdal. Namun kalaulah daripada sudut afdalnya, kata Imam Nawawi, maka Nabi, perbuatan Nabi, at-taslimu min kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat bagi salam, setiap 2 rakaat bagi salam, setiap 2 rakaat bagi salam. Maka itu adalah yang paling afdal. Dan pada rakaat yang last, 1 rakaat. Maka itu adalah yang paling afdal. Wahwal masyhur. Dan setiap 2 rakaat memberi salam, itulah perbuatan yang masyhur daripada solat malam Nabi SAW. Dan itulah perintah Nabi kepada para sahabat untuk menunaikan solat malam bisalatil laili masna masna, untuk menunaikan solat malam 2 rakaat 2 rakaat. Maka semuanya adalah boleh. Jangan pada waktu tu kita nampak ada orang solat 9 rakaat witir, 1 salam, kita kata salah. Boleh, sebab Nabi pernah buat 5 rakaat witir, hanya 1 salam. Terus riwayat yang ke 1721, riwayatnya lebih kurang sama, baca sampai habis. (1722) nak menerangkan bahawa kadangkala pengiraan perawi 13 rakaat solat malam adalah termasuk 2 rakaat qabliyah subuh.
Bererti solat malam Nabi seperti yang Imam Nawawi tegaskan, kebanyakan waktu solat malam Nabi adalah 11 rakaat. Al-aghlab. Kadangkala ada kurang dan kadangkala pada waktu itu ada lebih. Tapi kebiasaan solat malam Nabi adalah sebanyak 11 rakaat. Terus tidak termasuk qabliyah subuh. Terus dan tidak termasuk 2 rakaat yang Nabi akan mulakan solat malam dengan dia. Maka kebiasaan solat malam Nabi adalah 11 rakaat. Terus sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat malam sebanyak 13 rakaat. Namun 13 rakaat itu kata Aisyah, birak'atail fajar termasuk 2 rakaat qabliyah subuh. 1723 baca. Ini nak menerangkan bahawa solat malam Nabi SAW adalah panjang bacaan baginda. Terus maka Aisyah radhiyallahu taala anha telah ditanya oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman, anak lelaki kepada Abdul Rahman bin Auf. Beliau bertanya, kaifa kana salatu Rasulillah? Bagaimanakah solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Qalat, berkata Aisyah, ma kana yazidu, tidaklah baginda menambahkan pada Ramadan, wala fi ghairihi, dan selain daripada Ramadan, ala 11 rakaah, lebih daripada 11 rakaat. Ini menceritakan tentang solat malam. Sebab itu perkataan dia, kata Aisyah, Nabi tak pernah menambah pada Ramadan ataupun luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Maka pada waktu itu tidaklah termasuk daripada tarawih. Kerana tarawih tak ada di luar Ramadan. Maka pada waktu itu tarawih tak termasuk di dalam perkiraan ini. Maka solat malam Nabi selain daripada tarawih pada bulan Ramadan ataupun luar Ramadan adalah sebanyak 11 rakaat. Yusalli arba'ah, Nabi akan solat 4 rakaat. 4 rakaat pada waktu itu dengan 1 salam. Fala tas'al, dan tarawih 2 rakaat 2 rakaat. Maka Nabi SAW solat 4 rakaat 1 salam. Fala tas'al, maka janganlah kamu bertanya, kata Aisyah, tentang keindahan 4 rakaat tersebut, wa tulihinna, dan tentang betapa panjangnya 4 rakaat tersebut. Summa yusalli, kemudian Nabi akan solat lagi 4 rakaat. Fala tas'al, maka janganlah kamu bertanya tentang betapa indahnya 4 rakaat Nabi tersebut dan betapa panjangnya. Summa yusalli, kemudian Nabi SAW telah menunaikan 3 rakaat witir. Faqalat Aisyah, maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atanamu qabla an tutira, adakah tuan tadi tidur sebelum daripada menunaikan witir? Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, inna ainayya tanaman, sesungguhnya hanya mataku yang tertidur, namun hatiku tidak tertidur. Terus maka pada baris yang ke-245 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, daripada hadis ini kita belajar berkenaan tentang panjangnya solat malam Nabi. Panjangnya solat malam Nabi SAW. Sebab itu kata Aisyah, jangan tanya tentang keindahan dan betapa panjangnya setiap 4 rakaat tersebut. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perbuatan Nabi solat dengan bacaan yang panjang, dalilun li mazhab Syafi'i, menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, yang mana dalam mazhab Syafi'i afdal daripada banyak rakaat, afdal pada waktu itu adalah sedikit rakaat tapi panjang. Maka itu mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah kata rakaat yang pendek tetapi bilangan rakaat yang banyak itu lagi afdal. Dalam mazhab Syafi'i tidak, rakaat yang sedikit namun pada waktu itu solatnya panjang, berdirinya panjang, pada waktu itu adalah lebih afdal, dan hadis ini menyokong pada waktu itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus maka daripada Abu Salamah beliau berkata, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang solat malam Nabi SAW. Maka Aisyah berkata, kana yusalli, adalah Nabi SAW menunaikan solat 13 rakaat. Yusalli 8 rakaat, baginda menunaikan 8 rakaat. Kemudian baginda melakukan witir. Summa yusalli raka'atan, kemudian Nabi SAW di hujung solat malam, Nabi menunaikan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ini yang tak ada dalam riwayat sebelum ini.
Maka 2 rakaat dalam keadaan duduk. 2 rakaat dalam keadaan duduk. Lihat pada baris yang keempat daripada bawah. Baris yang ketiga. Kata Imam Nawawi, hadzal hadis. Hadis yang baru kita baca tadi. Bahawa Nabi bila dah habis witir, dah habis solat malam, maka Nabi SAW akan duduk dan Nabi solat 2 rakaat. Maka hadis ini menjadi pegangan Imam Ahmad, menjadi pegangan Al-Auza'i, dan juga pada waktu itu sebahagiannya nak menerangkan bahawa Nabi SAW ada menunaikan 2 rakaat solat sunat selepas daripada witir dalam keadaan duduk. Maka kenapa Nabi buat begitu? Ada banyak sebab. Kata Imam Nawawi, kenapa Atiyah? Ya, kenapa? Hah? Kenapa? Nak makan ke? Sini, sini Kak Abi. Sini. Okey. Maka selepas habis solat witir, maka Nabi SAW kadang-kala duduk dan solat 2 rakaat secara duduk. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kenapa Nabi SAW buat begini? Maka pada baris yang kedua daripada bawah, libayani jawazi salati ba'dal witir. Nabi SAW melakukan begini, kata para ulama, kata Imam Nawawi. Nabi nak menunjukkan bahawa selepas witir sebenarnya masih boleh solat. Walaupun afdalnya witir adalah solat yang terakhir. Tetapi Nabi buat begini nak menunjukkan bahawa harus, boleh, tak dikira batal witir apabila selepas witir pada waktu itu menunaikan sebarang solat walaupun dah solat witir. Maka sebab itu Nabi SAW buat. Dan daripada sini juga sebenarnya Nabi nak tunjukkan wabayan jawazin nafal jalisa. Boleh menunaikan solat nafil dalam keadaan duduk. Namun kata para ulama, perbuatan Nabi menunaikan 2 rakaat secara duduk selepas habis witir, walam yuwazib ala zalik. Nabi tidak melakukan secara berterusan. Cuma Nabi SAW melakukannya kadang-kala. Maka ada beberapa tentang solat malam Nabi yang kita perlu beri perhatian bila kita gabungkan riwayat. Nabi SAW akan mulakan solat malam dengan 2 rakaat ringkas. Sebelum Nabi masuk kepada solat Nabi yang panjang, Nabi akan mulakan dengan 2 rakaat ringkas. Yang mana ini akan ada dalam riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani, dan pada waktu itu tak dikira dalam bilangan solat malam Nabi yang 11 ataupun 13 dan sebagainya. Maka itu satu. Kemudian Nabi SAW akan tunaikan kebiasaannya 11 rakaat. Daripada 11 rakaat ini, pada waktu itu kadang-kala witir 1 rakaat. Kadang-kala witir 5 rakaat. Maka daripada situ menunjukkan bahawa sebenarnya tak kisah nak solat witir berapa banyak. Cumanya dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang witir 1 dan maksimum witir adalah 11 rakaat. Kemudian bila Nabi SAW dah selesai solat 11 rakaat kebiasaan, kadang-kala ada kurang dan kadang-kala pada waktu itu lebih, maka Nabi akan solat kadang-kala 2 rakaat secara duduk, nak menunjukkan lepas witir boleh solat yang lain jika mahu. Itu tidaklah merosakkan witir, tidaklah membatalkan witir. Dan Nabi solat dalam keadaan duduk 2 rakaat tersebut. Kemudian Nabi SAW bila masuk waktu subuh, maka Nabi akan solat qabliyah subuh 2 rakaat ringkas, dan kemudian Nabi akan berbaring pada bahu, pada lambung kanan baginda, sehinggalah muazzin datang maklumkan kepada Nabi SAW yang mereka nak melaungkan iqamah. Kenapa? Nak habis dah ni. Kenapa? Nak bagi salam, nak bagi salam. Okey, bagi salam. Bagi salam. Bagi salam, bagi salam. Bagi salam, bagi salam dulu. Salam semua. Semua tengok tu, bagi salam. Kenapa? Abi nak pakai kopiah ni. Donat. Tunjuk donat. Ada donat ni. Pergi makan donat pergi. Am. Dah pergi. Pergi main tempat lain. Pergi main dengan Miao. Mana Miao? Cari Miao pergi. Bagi dia makan. Ni kat sini ada pintu buka. Pergi. Bagi Miao makan. Bagi Miao makan donat tu. Pergi. Okey, minta maaf ada gangguan. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maaf tak ada suara. Tolong ambil charger semua. Maka berkenaan tentang solat dua rakaat selepas witir, yang mana disebutkan di sini, sebenarnya nak solat semua duduk boleh, nak solat semua berdiri boleh, nak campurkan satu rakaat duduk dengan berdiri pun boleh. Itu kita dah baca pada sesi sebelum ini. Namun dalam hadis ini menyebut Nabi akan solat dua rakaat ini dalam keadaan duduk. Namun ketika mana nak rukuk, Nabi SAW akan berdiri dan Nabi akan rukuk. Kemudian Nabi SAW akan menunaikan dua rakaat qabliyah subuh di antara azan dan iqamah. Maka inilah solat malam Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha. Terus riwayat seterusnya 1725. Tak ada baby sini. Awak lah yang paling bonsu. Tak ada baby. Baby mana lagi? Nak bagi baby donat? Tak ada baby dah. Awak paling bonsu setakat ni. Dah pergi main kat tempat lain. Mana kakak? Pergi ajak kakak main. Kenapa seorang-seorang kat sini? Okey, terus baca. Abu Salamah bin Abdurrahman, yang merupakan salah seorang daripada fuqaha as-sab'ah dekat Madinah pada zaman tabi'in. Ada 7 orang tabi'in yang dikenali sebagai faqih, 7 orang, dan antaranya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman, anak lelaki Abdurrahman bin Auf. Beliau telah bertanya kepada Aisyah berkenaan tentang solat malam Nabi. Maka riwayatnya adalah lebih kurang sama. Ghaira anna fi hadithihima 9 rakaat. Cuma ni dalam sanad ini menerangkan solat malam Nabi adalah 9 rakaat, yang mana Nabi SAW solat dalam keadaan berdiri. Yutiru minhunna, daripada 9 rakaat tersebut ada solat witir. Namun tak ada percanggahan. Kadangkala Nabi ada tunaikan solat malam 9. Kadangkala paling sedikit riwayat 7 rakaat Nabi SAW tunaikan solat malam. 1726 terus. Safi. Maka daripada Abu Salamah, beliau berkata, aku telah datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu berkata, ai ummah, wahai ibuku. Kerana Ummul Mukminin Aisyah adalah ibu kepada orang beriman. Akhbirini, maklumkanlah aku tentang solat Nabi SAW pada waktu malam. Maka Aisyah berkata, kana salatuhu, adalah solat Nabi SAW pada bulan Ramadan dan selainnya. Maka perkataan wa ghairi menunjukkan bahawa ianya tidaklah termasuk solat tarawih. Kerana luar Ramadan tak ada solat tarawih. Maka solat malam Nabi SAW adalah sebanyak 11 rakaat. Minha, daripada 11 itu ada 2 rakaat qabliyah subuh. Bererti solat malam Nabi kebiasaannya adalah 11 rakaat termasuk witir dan solat malam. 1727 baca. Maka hadis ini menerangkan pula bahawa solat malam Nabi 11 rakaat, hanya 1 rakaat witir. Maka semua boleh. Ada riwayat menyebut Nabi pernah solat witir 1 rakaat. Ada riwayat kita dah baca 1720 Nabi solat witir 5 rakaat. Dan pada waktu itu, apa pun bilangan witir pada waktu itu adalah boleh. Dalam mazhab Syafi'i antara 1 rakaat hingga 11 rakaat boleh ditunaikan witir. Maka berkata Al-Qasim bin Muhammad, aku telah mendengar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanat salatu Rasulillah, adalah solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Wa yutiru bisajdah, dan wa yutiru bisajdah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan witir 1 rakaat. Wa yarka'u rak'atal fajri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh. Maka total adalah 11 rakaat. Maka ini penerangan tentang 13 rakaat. Terus 1728. Maka Abu Ishaq telah berkata, aku telah bertanya kepada Aswad bin Yazid tentang apa yang Aisyah telah ceritakan kepada beliau tentang solat malam Nabi SAW. Qalat, Aisyah berkata, kana, adalah Nabi yanamu awwalah,
akan tidur di awal malam. Wa yuhyi akhirah, dan menghidupkan malam pada akhir malam. Summa in kana lahu hajah, kemudian jika baginda mempunyai keperluan terhadap ummahatul mukminin, maksudnya Nabi ingin untuk menggauli bersama mereka, qada hajatah, maka kadang-kala baginda akan menyelesaikan keperluan baginda akan bersama dengan apa isteri baginda, kemudian barulah Nabi SAW tidur. Fa idza kana inda nida'il awal, maka apabila kedengaran azan yang pertama, berkata Aisyah, wasaba, baginda akan segera bangun. Wala wallahi ma qalat qama, berkata perawi, demi Allah Aisyah tidak menggunakan perkataan qama. Fa afadha alaihi alma, maka baginda akan pada waktu itu mandi hadas besar. Maka daripada sini kita tahu seseorang yang dalam keadaan hadas besar boleh untuk tidak terus mandi, boleh untuk tidur dahulu. Namun Nabi SAW dah terangkan sebaik-baiknya ambil wuduk sebelum daripada tidur. Maka tadi kita baca dalam hadis Aisyah, Nabi bersama dengan isteri baginda, kemudian Nabi SAW tidur selepas berwuduk, dan kemudian Nabi SAW baru mandi ketika mana kedengaran azan pertama. Maka azan pertama ini juga dalil untuk mazhab Syafi'i bahawa boleh melaungkan azan walaupun bukan pada waktu solat, iaitu azan yang pertama sebelum daripada azan subuh. Wala wallahi ma qalat, berkata perawi, demi Allah Aisyah tidak menggunakan perkataan ightasala, sebaliknya perkataan afadha alaihi alma. Wa ana a'lamu ma turid, dan aku tahu apa yang Aisyah maksudkan. Wa illam yakun junuba, dan kalaulah Nabi tidak ada hadas besar, tawadda'a, Nabi akan bangun dan berwuduk seperti mana wuduknya seseorang itu untuk solat. Thumma shalla rak'atain, kemudian Nabi SAW akan menunaikan solat 2 rakaat. Menunaikan solat 2 rakaat, dan 2 rakaat ini adalah dikira sebagai 2 rakaat sebelum daripada Nabi mulakan solat malam. 1729 baca. Maka bermula daripada hadis-hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW suka untuk pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan witir adalah sebagai solat yang terakhir. Walaupun perbuatan Nabi kadang-kala lepas witir Nabi solat daripada 2 rakaat, tapi itu sekadar nak menunjukkan dalil keharusan. Tapi Nabi suka untuk witir adalah solat yang terakhir, tapi bukan wajib. Ada sebahagian sangka witir solat terakhir wajib, lepas dah solat witir tak boleh solat yang lain. Sebenarnya adalah boleh, cuma pada waktu itu witir adalah lebih afdal. Terus baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, menunaikan solat pada waktu malam, hatta yakuna akhiru salatihi, sehingga menjadi solat terakhir baginda al-witra adalah solat witir. Solat terakhir baginda adalah solat witir. Maka kita lihat pada baris yang ke-245, pada baris yang kelima, maka minta maaf, pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang bakal kita baca ini menjadi dalil bahawa sunnah yang digalakkan menjadikan solat witir adalah solat penutup pada ibadah malam. Dan inilah pandangan para ulama. Namun pada waktu itu tidaklah membatalkan witir kalaulah selepas witir seseorang itu melakukan solat yang lain. 1730 hadis yang terakhir. Maka daripada Mas'ud, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang amalan Nabi SAW. Faqalat, maka berkata Aisyah, kana yuhibbud daim. Nabi SAW suka sesuatu amalan itu dilakukan dengan istiqamah, dengan berterusan. Maka Nabi suka begitu. Walaupun tak banyak, tetapi amalan itu adalah istiqamah, berterusan. Daripada sini kita belajar berapa rakaat yang kita mampu. Kalaulah kita mampu setiap malam hanya 3 rakaat, maka mulakan dengan 3 rakaat dan istiqamahkan dengan 3 rakaat tersebut. Maka ini adalah poin daripada solat malam. Bukanlah pada waktu itu tujuan dia banyak, namun hanya buat kadang-kala. Tapi pada waktu itu berapa yang mampu dan istiqamahkan, kerana itu adalah amalan yang disukai oleh Nabi.
Kemudian Masruq telah bertanya, ayyuhinin kana yusalli, bilakah Nabi SAW biasa solat malam? Maka kata Aisyah, kana idza sami'a as-sarih, apabila baginda mendengar kokokan ayam jantan, maka baginda akan bangun dan menunaikan solat. Menunjukkan bahawa Nabi akan menunaikan solat malam kebiasaannya pada penghujung malam. Walaupun kadang-kala Nabi solat sepanjang malam, ada juga Nabi pernah solat di awal malam, ada juga kadang-kala Nabi solat di pertengahan malam. Kita akan baca riwayat dia nanti insya-Allah. 1731 kita sambung pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika